Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tersebutlah kisah sebuah cerita, kisah seorang puteri jelita. Parasnya indah bagai purnama, hingga terpikat seorang raja. Kisah peminangan Puteri Gunung Ledang, begitulah tajuk cerita saya pada hari ini. Kawan-kawan, pernah dengar tak cerita ini? Belum? Jika belum, mari dengarkan ya. Baginda Sultan Mahmud Shah, yaitu Sultan Melaka, pada ketika itu terjaga dari peratuannya. Baginda memandang ke kiri, ke kanan. Baginda menggosok-gosok matanya sambil berbisik sendirian. Mimpi ke beta. Baginda bermimpi bertemu Puteri Gunung Ledang, yaitu puteri yang sangat jelita. Puteri tersebut merupakan puteri kayangan yang tinggal di puncak Gunung Ledang bersama para dayangnya. Lalu Baginda bertitah kepada pembesar-pembesar istana untuk menghantar rombongan bagi meminang puteri tersebut sebagai pengganti permaisuri Baginda yang telah mangkat. Kawan-kawan, semua pembesar istana bersama terkejut dengan titah Baginda untuk memperisterikan Puteri Gunung Ledang itu. Namun, titah Baginda harus dijunjung juga. Tiada sesiapa pun berani membantah titah Baginda itu. Maka rombongan meminang bertolak segera ke Gunung Ledang untuk menyampaikan hasrat Baginda. Di sepanjang pendakian, pelbagai halangan terpaksa ditempuhi. Namun, titah Baginda harus dipenuhi. Setibanya mereka di puncak gunung, mereka ternampak sebuah taman yang sungguh indah. Bunga-bungaan di situ sangat wangi baunya. Desiran angin bersepoi-sepoi bahasa, seolah-olah sedang menyambut baik kedatangan mereka. Mereka berasa hairan, tetapi kagum dengan keadaan tersebut. Tiba-tiba, mereka ternampak seorang nenek kebaya dalam sebuah pondok. Atap pondok itu diperbuat daripada rambut. Tiangnya pula diperbuat daripada tulang temulak. Tanpa membuang masa, mereka pun terus menemui nenek kebayan itu lalu menyampaikan hajat kedatangan mereka. Cucu, pinang ini kami terima, tapi ada syarat-syaratnya. Kawan-kawan, tahukah apa syarat-syarat yang dikenakan kepada raja? Antaranya ialah yang pertama, sediakan jambatan emas dan perak untuk menghubungkan Gunung Ledang dan Istana Melaka. Yang kedua, sediakan setepayan air mata gadis dan setepayan air pinang muda. Yang ketiga, 7 hati kuman dan 7 hati nyamuk perlu disediakan. Dan yang terakhir sekali, sediakan semangkuk dari Raja Ahmad, yaitu putera rajanya sendiri. Mereka semua terkejut dan berasa sedih mendengar syarat-syarat itu. Namun, Baginda masih tetap meneruskan hajatnya. Baginda mengarahkan rakyatnya bekerja keras untuk memenuhi syarat-syarat itu. Akhirnya kawan-kawan, semua syarat-syarat itu berjaya dipenuhi. Kecuali satu, yaitu semangkuk darah Raja Ahmad. Disebabkan nafsu mengatasi segalanya,
Baginda sanggup menghunus keris ke leher Raja Ahmad untuk membunuh anak sendiri sambil berkata, "Oh, beta tak peduli." Tiba-tiba, Baginda terdengar suara Puteri Gunung Ledang dari arah belakang. Patik tak sangka rupa-rupanya Tongku adalah seorang raja yang sungguh kejam. Sanggup memaksa rakyat bekerja keras, malah sanggup membunuh putera rajanya sendiri semata-mata mahu berkahwin dengan Patik. Oleh itu, Patik tidak sudi menjadi permaisuri tuanku. Suara puteri itu bertukar menjadi hilai tawa yang kuat dan menyeramkan. Puteri Gunung Ledang tiba-tiba gaib. Begitulah kawan-kawan, secepis kisah dahulu kala yang boleh dijadikan teladan untuk kita semua. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri sehingga sanggup menzalimi orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih.